tempat yang nak kita letakkan hukum Allah yang 5 ini di dalam perjuangan kita ialah di dalam kesumulan Islam, di dalam semua aspek ajaran Islam, di dalam kelengkapan ajaran Islam. Kalau begitu kita nak meninjau pula kesumulan Islam itu, semua aspek yang ada dalam ajaran Islam. Tak mungkin dapat kita memperkatakan dengan masa yang singkat pada pagi ini secara detail tentang kesumulan ajaran Islam ataupun semua aspek ajaran Islam secara detail. Tetapi cukuplah saya memperkatakan sebagaimana yang saya biasa perkatakan pada masa-masa yang sudah. Ajaran Islam yang begitu luas, yang begitu syumul. Kalau kita nak menyebutkan ajaran-ajaran yang terpentingnya saja, bolehlah saya kira begini, bolehlah saya sebut begini. Islam itu merupakan ajaran akidah, Islam itu merupakan ajaran ibadah, Islam merupakan ajaran ukhuwah, Islam merupakan ajaran dakwah, Islam merupakan ajaran jamaah, Islam merupakan ajaran jihad, Islam merupakan ajaran akhlak, Islam merupakan ajaran untuk menegakkan amrun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, Islam merupakan ajaran masyarakat, Islam merupakan ajaran iktisad, Islam merupakan ajaran tarbiyah, Islam merupakan ajaran daulah negara, Islam merupakan ajaran alam sejagat. Jadi kita berjuang sungguh-sungguh secara lisan ke, secara tulisan ke, dengan tenaga ke, dengan apa saja, nak menegakkan 5 hukum tadi yang nak kita letakkan di dalam kesumulan Islam di semua aspek yang saya sebut tadi. Kita nak tegak, kita nak perjuangkan supaya yang wajib, yang sunat tertegak di dalam akidah, tertegak dalam ibadah, tertegak dalam masa kita berdakwah, tertegak di dalam masa kita berukhuwah, tertegak dalam jemaah, tertegak dalam masa kita berjihad, tertegak di dalam akhlak, tertegak di dalam masa kita melakukan amrun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tertegak di dalam masyarakat, tertegak di dalam iktisad, tertegak di dalam tarbiyah, tertegak di dalam negara, tertegak di dalam alam sejagat. Kemudian kita berjuang sungguh-sungguh agar yang haram, yang makruh jangan ada dalam akidah, jangan ada dalam ibadah, jangan ada dalam dakwah, jangan ada dalam ukhuwah, jangan ada di dalam jihad, jangan ada dalam jemaah, jangan ada dalam akhlak, jangan ada dalam masa kita melakukan amrun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, jangan ada dalam masyarakat, jangan ada dalam iktisad, jangan ada dalam tarbiyah, jangan ada dalam daulah dan seterusnya, jangan ada di dalam alam sejagat yang harus pulang kepada kita. Ini dia mentelamat setiap umat Islam, ini mentelamat setiap harakah Islam, ini mentelamat setiap taifah Islam, ini mentelamat setiap umat Islam yang ingin berjuang. Kalau bukan 5 hukum ini nak kita tegakkan dalam semua aspek kehidupan, di dalam kesumulan Islam, maka itu bukan al-jihad fi sabilillah, itu al-jihad fi sabilit taghut, berjuang pada jalan syaitan namanya. Sama ada kita mahu atau tidak, tetap itu al-jihad fi sabilit taghut. Sama ada kita sedar atau tidak, itu tetap dikatakan al-jihad fi sabilit taghut. Bila kita berjuang nak menegakkan 5 hukum tadi di dalam semua aspek kehidupan kita, daripada diri kita, rumah tangga kita sampai alam yang paling luas, maka itulah yang dikatakan jihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Siapa dapat melakukan demikian, besar pahalanya, dan kalau mati kerananya mati syahid. Jadi kalaulah 5 hukum itu menjadi matlamat setiap pejuang-pejuang Islam, setiap harakah Islam, setiap kumpulan-kumpulan Islam, bukanlah artinya hukum Islam itu nak ditegakkan dalam negara saja. Negara hanya satu aspek daripada aspek-aspek yang begitu banyak yang ada dalam ajaran Islam. Yang patut lebih dulu kita nak tegakkan hukum itu dalam diri kita, sebab menegakkan hukum dalam diri kita lebih mudah daripada keluarga kita. Selepas tu dalam keluarga kita, kenapa menegakkan Islam dalam keluarga kita biasanya lebih mudah daripada kita nak tegakkan di kalangan jiran-jiran kita. Kemudian itu kepada jiran-jiran kita, kerana biasanya menegakkan hukum hakam Islam di kalangan jiran-jiran kita itu lebih mudah daripada masyarakat yang lebih luas. Kemudian kepada masyarakat yang lebih luas, sebab biasanya menegakkan Islam di tengah masyarakat yang luas itu lebih agak mudah sedikit daripada nak menegakkan Islam di negara. Menegakkan Islam di sebuah negara agak lebih mudah daripada nak menegakkan Islam di seluruh dunia.
Jadi kalau ada orang berjuang gairah sangat nak menegakkan Islam di negara, lupa menegakkan Islam dalam diri, lupa menegakkan Islam dalam keluarga, lupa menegakkan hukum Islam dalam makan minum dan bergaul dan sebagainya, ini silap besar. Satu kesalahan besar. Membuat perkara yang payah dibuat tetapi meninggalkan perkara yang mudah dibuat. Islam mesti ditegakkan pada diri lebih dahulu, kemudian baru rumah tangga, kemudian barulah ada yang lebih besar. Qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Hakim dawatan Islam fi amtikum takum fi biladikum. Nalah kamu menegakkan negara Islam dalam diri kamu lebih dahulu, barulah kita tegak pada negara kamu. Kalau Islam dalam diri pun tak tertegak, dan rumah tangga pun tak tertegak, ini mimpi saja untuk dapat ditegakkan dalam negara. Ini dia matlamat perjuangan kita yang jelas, yang mesti kita faham, dan inilah kita nak perjuangkan. Jadi matlamat perjuangan Islam ialah nak menegakkan kalimah Allah. Kalimah Allah tu hukum-hukum Allah. Hukum Allah ada 5. Hukum yang 5 itulah nak kita dawalkan dalam di seluruh kehidupan kita. Yang wajib, yang sunat nak kita pertahankan, yang haram, yang makruh nak kita hindarkan, yang harus pulang kepada kita. Ini dia. Selain daripada itu, mungkin ceramah ini merupakan jawapan pertanyaan, walaupun tidak ditanyakan di sini, tapi banyak kali saya ditanya-tanya orang. Kadang-kadang susah saya nak jawab, tapi dah banyak kali ditanya, saya jawab mengikut keyakinan saya. Pergi Australia, pergi New Zealand, pergi London, orang tanya, mana lebih berkesan Ustaz? Mana lebih baik memperjuangkan Islam melalui dakwah seperti dakwah akan buatkan daripada melalui politik? Wah, susah betul. Tak jawab tak kena, jawab pun tak kena. Sebab orang yang bertanya itu kadang ada maksud yang tersendiri, ada tujuan yang tersendiri. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang ikhlas mudah, yang tak ikhlas panjang pula cerita, nanti ekor daripada itu. Tetapi orang sudah ajukan soalan, kenalah jawab. Kenalah jawab. Kita jawab ikut keyakinan kita, di samping dibantu oleh pengalaman kita. Saya jawab dengan pengalaman. Sebab pengalaman itu biasanya pengalaman bersama, boleh dinilai dengan mata kepala, mudah dilihat oleh mata. Kalau kita nak jawab dengan ilmu, dengan ilmiah yang belum wujud, banyak bahas. Lebih-lebih kalau kita bercakap luar negeri, yang tak lulus pun dah macam merasa lulus, yang lulus lebih-lebih lagi cakap pinggang, dia bertanya dengan kita. Kadang dia bertanya sambil begitu, Ustaz, hebat betul. Saya kata duduklah dulu, kan elok duduk rehat-rehat. Apa sambil cakap pinggang, nanti jatuh, nanti kita kan susah menghadap orang itu. Jadi saya jawab berdasarkan pengalaman. Kalau berdasarkan ilmiah nanti banyak soalan. Dan jawapan berdasarkan pengalaman itu pula saya banyak tumbuhkan di Malaysia. Dan yang bertanya itu pun banyak orang Malaysia. Yang ditanyakan pun orang Malaysia. Jadi saya jawab begini, berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang berlaku di tanah air kita. Saudara-saudari boleh rasa sendiri, boleh lihat sendiri. Dan ini satu hakikat, tak siapa pun boleh menafikan jawapan saya ini. Orang dah cuba memperjuangkan Islam melalui politik di Malaysia tak kurang 30 tahun atau 40 tahun. Tak usah nak menegakkan negara Islam, walaupun cita-cita nak menegakkan Islam, tudung pun tak naik atas kepala. Jubah serban orang tak pakai walaupun itu sunat. Tak hidup pengajian-pengajian di pejabat-pejabat, di sekolah-sekolah, di universiti. Tak hidup. Melalui politik tak pernah terjadi ada yang kuliah, ada yang pengajian di universiti, di sekolah-sekolah menengah. Lebih-lebih di pejabat-pejabat tak berlaku. Di kilang-kilang lebih-lebih tak berlaku. Belum pernah lagi kita lihat orang memperjuangkan Islam melalui politik bila dibuka gelanggang fardhu ain, ribuan yang hadir. Yang ada 2-30 orang. Itu pun orang tua-tua mengantuk saja. Tetapi dengan izin Allah, bangunnya gerakan dakwah, tak kira apa dakwah di Malaysia, walaupun belum sampai peringkat negara.